Banjir yang melanda pantai timur mengakibatkan ramai penduduk mengalami kerosakan rumah dan juga harta benda mereka, dan bolehkah mereka menuntut ganti rugi? Itu persoalan yang sering berlega dalam kalangan penduduk yang terjejas banjir ini, dan bersama di studio kami bawakan hari ini untuk membincangkannya ialah Encik Eddie Azri Abidin. Beliau merupakan Timbalan Convener Insurans Kebakaran Marin dan Kejuruteraan daripada Persatuan Insurans Malaysia atau kita sebutkan sebagai PIAM. PIAM, ya. Selamat datang Encik Eddie. Kita terus saja tanpa melengahkan masa, mungkin boleh kongsikan apakah jenis polisi insurans yang boleh dituntut oleh mangsa ataupun penduduk yang terjejas banjir? Okey, terima kasih. Perlindungan ke atas banjir sebenarnya ialah ada satu item tambahan kepada polisi kebakaran dan motor yang asas. Maknanya kalau kita nak beli perlindungan terhadap banjir, dia mesti ada polisi asas. Bagi pemilik kediaman, mereka mempunyai pilihan untuk menambah perlindungan ke atas kerugian dan kerosakan akibat banjir ini dalam polisi kebakaran, ataupun mereka boleh membeli polisi insurans empunya rumah atau isi rumah, house owner policy yang mempunyai skop perlindungan yang lebih luas termasuk banjir. Itu kita cakap untuk pemilik kediaman. Bagi pemilik motor persendirian dan komersial, yang asas juga tidak mempunyai perlindungan banjir. Mereka macam polisi kebakaran perlu menambah perlindungan itu terhadap banjir. Walaupun selalunya kita dengar kita beli motor polisi komprehensif, tetapi ada risiko yang tidak di cover dalam polisi komprehensif itu, seperti banjir. So pemilik kenderaan amat digalakkan untuk menambahkan perlindungan ke atas banjir bagi polisi motor asas mereka. Jadi ada dua aspek di sini yang mengalami kerosakan ataupun kemusnahan yang teruk kita perhatikan, iaitu yang pertama rumah ataupun kediaman dan juga kenderaan. Disebutkan tadi perlu ada polisi ataupun yang lebih spesifik. Polisi asas, ya. Kita perlu ada polisi asas seperti polisi kebakaran atau polisi motor. Daripada polisi asas itu kita akan tambah nilai polisi itu dengan bayaran premium tambahan untuk mendapatkan perlindungan terhadap banjir. Kalau sudah dibeli sebelum ini polisi yang asas disebutkan tadi kebakaran itu, jadi ia tidak termasuk untuk ganti rugi banjir ini? Kami pihak PIAM cadangkan agar pengguna memeriksa polisi mereka, sama ada polisi kebakaran atau polisi motor mereka, ataupun kita juga untuk ahli perniagaan, kita ada polisi all risk insurance atau polisi kesemua risiko. Kami cadangkan, kami nasihatkan agar pengguna melihat dan membaca polisi-polisi berikut, sebab seperti yang saya katakan tadi, perlindungan terhadap banjir ada perlindungan tambahan. Maksudnya terms atau terma-terma dalam polisi yang dibeli itu kalau termasuk perlindungan kebakaran, jadi mereka boleh membuat tuntutan untuk banjir. Polisi asas ialah polisi kebakaran, tetapi mereka kena memastikan yang polisi itu ada spesifik mengenai banjir, di extend, dipanjangkan untuk perlindungan terhadap banjir. So perlindungan banjir ini adalah item tambahan. So saya perlu jelaskan di sini, tidak semua polisi kebakaran, polisi motor akan merangkumi perlindungan untuk banjir. Kalau kita sebut banjir itu terlalu spesifik, mungkin bencana lain seperti taufan, ribut dan juga mungkin ada gelombang besar lain yang termasuk dalam bencana ini, adakah perlu juga ada terms atau terma yang spesifik seperti banjir? Ya, benar. Dia bergantung pada jenis perlindungan yang dibeli oleh pemilik kenderaan atau kediaman. So Persatuan Insurans Malaysia PIAM ingin menasihatkan pada pemegang polisi insurans agar memeriksa polisi mereka, dan sama ada polisi motor atau polisi kebakaran, dan biarkan atau
kita tengok benarkah polisi itu dipanjangkan untuk memberi perlindungan terhadap banjir. Dia adalah item tambahan. Sebab itu saya nasihatkan kepada pihak-pihak menasihatkan agar pengguna kita lihat semula polisi itu. Sekarang polisi insurans boleh didapati dalam dua bahasa. Okey, kalau kita masih lagi ragu-ragu terhadap perlindungan yang dibeli oleh pengguna, kita boleh hubungi ejen insurans kita yang berdaftar atau syarikat insurans di mana kita membeli itu. Sekarang kebanyakan syarikat insurans ada mempunyai talian pengguna yang kita boleh telefon atau tanya, ataupun kita pergi ke laman web syarikat-syarikat tersebut. Memang wujudlah. Sebab sebelum ni mungkin ramai yang tidak sedar, tetapi selepas berlakunya banjir besar baru-baru ini, ramai yang mula timbul kesedaran untuk mendapatkan polisi insurans mengenai bencana ini. Setakat ini di Malaysia, ramaikah yang membuat caruman insurans mengenai bencana termasuk banjir dan kebakaran sebagainya setakat ini, kalau ada maklumat daripada Okey, saya tidak ada maklumat terperinci, tapi daripada pengalaman kami, daripada feedback kepada ahli-ahli persatuan kita, selalunya kebanyakan daripada kita membeli polisi asas. So macam saya cakap tadi, pihak PIAM amat menggalakkan agar pemegang polisi membaca polisi mereka, sama ada polisi mereka ada perlindungan tambahan seperti banjir, ribut. Ini ada tertulis di dalam polisi mereka ataupun nota perlindungan mereka. Dan sekali lagi saya nasihatkan, sebab kadang jika kita kurang faham dengan perlindungan yang dibeli itu, kita boleh hubungi ejen kita ataupun syarikat insurans yang di mana kita membeli polisi tersebut. Ya. Memang banyak syarikat yang menawarkan polisi asas yang disebutkan tadi. Memang ada. Hampir kesemua ahli PIAM, sebanyak 29 syarikat insurans menjadi ahli PIAM. Semua daripada kami menawarkan perlindungan tambahan terhadap banjir. So saya nasihatkan pengguna menghubungi wakil syarikat, ejen syarikat ataupun terus menghubungi syarikat untuk mendapatkan kepastian. Insurans ini satu yang rumit, bukan semua yang faham. Jadi saya ingin bantu penonton saya mungkin untuk polisi asas yang disebutkan tadi dan juga terma-terma perlindungan tambahan mengenai banjir ini, selalunya berapa harganya kalau kita ingin mencarum polisi yang disebutkan tadi? Okey, sebab kalau macam kita bincangkan mula-mula tadi, terdapat banyak varian polisi yang terdapat di pasaran, seperti polisi kebakaran, polisi motor dan polisi pelbagai risiko. Jadi saya nasihatkan agar pengguna-pengguna kita menghubungi ejen-ejen yang bertauliah dan syarikat insurans itu sendiri untuk mendapatkan nilai sebenar, sebab setiap bagi anggaran mungkin ramai yang nak tahu. Saya memang berminat untuk membeli polisi, nak buat perlindungan mengenai banjir. Mungkin kawasan yang saya tinggal itu ada risiko. Mungkin anggarannya anggarannya bergantung kepada kegunaan tempat itu sendiri. Seperti kilang itu diguna untuk apa, dan di mana tempat lokasi itu, dan syarikat-syarikat ahli persatuan kami akan membuat penilaian, akan memberikan quotation polisi yang khas tapi yang diarahkan. Premium tambahan yang akan dia sebenarnya tidak banyak. Apa yang PIAM ingin nasihatkan kepada pengguna agar menghubungi pihak ejen yang berdaftar dengan pihak insurans itu sendiri untuk mendapatkan jumlah tambahan untuk perlindungan banjir. Yang disebutkan tadi adalah untuk konteks dalam industri kilang dan sebagainya. Bagaimana dengan kediaman-kediaman biasa? Kediaman-kediaman biasa seperti saya katakan mula. Jadi mereka juga boleh mendapatkan polisi perlindungan asas kebakaran, atau saya sarankan mereka membeli polisi isi rumah atau householder insurance ataupun polisi house owner insurance untuk rumah itu sendiri.
So policy ini kita adakan seperti policy package yang akan merangkumi segala risiko-risiko yang terdapat terhadap kegunaan rumah kediaman. Ya. Bagi yang telah pun membuat polisi ataupun mencarum bagi polisi asas yang merangkumi tuntutan mengenai banjir ini, bagaimana untuk mereka membuat tuntutan untuk memfailkan tuntutan? Pergi terus kepada ejen ataupun ada cara lain? Okey, saya nasihatkan pertama sekali sebab seperti saya katakan mula-mula tadi, polisi untuk banjir ini adalah polisi tambahan. Mereka periksa polisi dan sijil insurans yang mereka ada tu untuk mengenal pasti sama ada ia ada mempunyai perlindungan ke atas banjir. Okey, kalau dia orang tak pasti boleh hubungi ejen atau pihak insurans ataupun boleh hubungi PIAM sendiri. Dan kedua, mereka yang kena memaklumkan syarikat insurans mereka tentang kerugian ataupun maklumat tentang kejadian tu. Seperti banjir, kalau kita tengok polisi itu, kita jangan bertangguh. Kita terus buat laporan. Walaupun supporting dokumen yang akan kita berikan kemudian, kita boleh berikan kemudian. Tapi terus buat laporan terhadap insurans kami. Semoga ahli-ahli kami boleh membuka fail tuntutan tersebut. Dan yang ketiganya, mereka kena beri maklumat selengkapnya tentang kerugian banjir itu. Sediakan dokumen yang berkenaan seperti tarikh, masa bila kejadian itu berlaku, ataupun sekarang ini kita ada senang, kita ada mobile phone, kita ambil gambar. Gambar itu sebagai bukti. Kita katakan seperti banjir besar yang berlaku di pantai timur atau di Sarawak. Mungkin kita tak ada dokumen-dokumen itu lagi. Yang saya nasihatkan, ambil gambar itu semasa kejadian berlaku atau selepas kejadian, dan kita boleh serahkan bersama dokumen-dokumen lain terhadap syarikat insurans tempat yang kita membeli insurans. Untuk tempoh penilaian sebelum mereka mendapat tuntutan itu berapa lama? Jangka masa dia bergantung. Pihak PIAM dengan MTA telah komited untuk kejadian baru-baru ini. Kami akan mempercepatkan tuntutan berkenaan. Selalunya dalam keadaan kecemasan macam ini, agak sukar untuk mereka mengumpul atau menyediakan dokumen-dokumen berkenaan. Apa yang kami pastikan, kita akan memudahkan kepada mereka untuk memberi tuntutan kepada kita. Sebelum ni ada timbul mengenai isytiharan darurat yang kita kaitkan, dan selepas itu diberi penjelasan kepada orang ramai bahawa jika darurat diisytiharkan maka tidak boleh membuat tuntutan insurans. Mungkin boleh beri penjelasan ini. Okey, pihak PIAM dan MTA amat komited bahawa industri insurans am dan takaful komited menawarkan bantuan. So sama ada kita diisytiharkan darurat atau tidak. Syarikat yang menjadi ahli persatuan PIAM akan terus komited akan memproses tuntutan insurans itu seperti biasa. Ya, sebab kita lihat ini sebagai satu disaster ni yang besar, bencana yang besar untuk kita akan bantu mereka. Persatuan Insurans Malaysia PIAM yang kita sebutkan tadi, PIAM kita duk ulangkan, ada nombor daripada Encik Eddie mungkin boleh dihubungi oleh yang menonton ketika ini? Okey, untuk orang ramai mendapatkan maklumat tentang banjir atau apa-apa yang berkenaan dengan insurans, mereka boleh hubungi Pusat Maklumat PIAM atau PIAM Information Center, PIC, melalui email kepada pic@piam.org.my atau hubungi kami di talian 0322747399. 0322 747399. Okey, sekali lagi mungkin saya boleh ulang, 032274
7399. Itu talian untuk mendapatkan maklumat daripada Persatuan Insurans Malaysia. Itu saja yang dapat kita kongsikan kerana terlalu spesifik dan mungkin ramai yang tidak begitu faham tentang perbincangan kita ini kerana ada terma-terma yang cukup spesifik tadi kita sebutkan. Tapi tak mengapa, mungkin anda boleh hubungi terus kepada Persatuan Insurans Malaysia. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Eddie kerana sudi memberikan penjelasan itu tadi.